Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmin Wardah binti Muhammad Alifia. InsyaAllah membentangkan kajian saya mengenai pernikahan secara sidang video, analisis pendapat mazhab dan ulama semasa. Baiklah, seterusnya, isi kandungan mengandungi abstrak, pendahuluan penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, hasil dan perbincangan, penutup serta rujukan. Baiklah. Abstrak menceritakan mengenai pada zaman sekarang adanya teknologi yang mana telah memudahkan urusan setiap masyarakat, termasuklah masyarakat Islam. Yang mana adanya teknologi ini telah memudahkan pasangan-pasangan ini untuk melangsungkan perkahwinan ini secara sidang video. Tapi adanya isu status hukum perkahwinan melalui kaedah ini menurut sebahagian mazhab, yang mana perlunya secara bersemuka dan perlu berada dalam satu majlis. Dan pula takutnya ada gangguan teknikal dan adanya elemen penipuan sewaktu akad nikah. Jadi kajian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hukum sebenarnya melalui kaedah ini, adakah dibenarkan secara darurat ataupun dibenarkan secara biasa, dan juga untuk menilai isu-isu perkahwinan melalui sidang video. Dan juga kajian ini dilakukan secara kualitatif yang mana melalui pendekatan analisis dokumen dan kandungan. Jadi apakah hasilnya? Hasilnya ialah mendapati akad perkahwinan ini perlu dijalankan hanyalah untuk bagi pasangan berada dalam situasi terdesak, iaitu darurat, dan juga benar-benar yakin tidak adanya unsur penipuan yang berlaku dan tidak mengalami masalah teknikal ataupun internet yang lemah. Baiklah, seterusnya, pendahuluan mengenai pada 2020, seterusnya telah mengalami pandemik COVID-19, yang mana kemunculan wabak ini dia memberi kesan kepada aktiviti normal manusia, dan juga kerajaan telah mengambil inisiatif, antaranya ialah adanya PKP sewaktu itu. Jadi perkara PKP ini telah membantutkan segala urusan harian rakyat Malaysia secara biasa. Jadi Majlis Agama Islam Negeri telah memudahkan urusan bagi pasangan yang mahu berkahwin, iaitu dengan melaksanakan perkahwinan secara sidang video. Baiklah. Seterusnya, pada 18 April 2020, perkahwinan ada pasangan pertama di Malaysia yang telah menjalankan perkahwinan secara sidang video di Bandar Baru Wangsa dan Setiawasa, yang mana dan pembentukan akad perkahwinan ini juga telah mengundang perbincangan daripada sarjana Islam di seluruh dunia. Jadi penyataan masalahnya pula ialah untuk melihat apakah hukum dan hujah yang dinyatakan oleh ulama silam mengenai perkahwinan ini. Yang pertamanya, status hukum akad nikah melalui sidang video sama ada untuk situasi darurat ataupun normal. Yang kedua, isu-isu pembentukan akad perkahwinan melalui sidang video. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ada dua. Yang pertama ialah untuk menganalisis hukum akad nikah secara sidang video. Yang kedua, untuk menilai isu-isu perkahwinan melalui sidang video. Baiklah, kajian ini menggunakan metodologinya ialah menggunakan analisis dokumen dan kandungan secara kualitatif. Jadi kaedah analisis kandungan ini digunakan untuk menganalisis data teks bagi format sama ada melalui lisan, cetak ataupun elektronik. Jadi analisis yang dibuat terhadap kandungan hanya menggunakan sumber-sumber sekunder seperti artikel, jurnal, prosiding serta rujukan elektronik melalui laman sesawang, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab, supaya dapat mencapai objektif kajian ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hasil dan perbincangan. Jadi hasilnya ialah ada 3. Hukum akad perkahwinan secara sidang video, ittihad majlis dalam akad perkahwinan secara sidang video, dan juga isu-isu pelaksanaan akad perkahwinan secara sidang video. Baik, kita masuk dalam hukum akad perkahwinan secara sidang video. Berdasarkan analisis, pengkaji cenderung kepada pendapat bahawa perkahwinan secara sidang video ini adalah terhad bagi situasi yang terdesak ataupun yang darurat sahaja.
Jadi perkara ini pengkaji melihat kepada fatwa yang telah dikeluarkan beberapa negeri, antaranya negeri Perlis, kerana mengatakan bahawa perkahwinan secara akad sidang video ini hanyalah bagi yang ada keperluan sahaja. Dan perkara ini juga disokong oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang mengatakan bagi pasangan yang mengalami sakit, banjir dan sebagainya. Dan juga perkara ini dipersetujui oleh Negeri Sembilan dan juga Negeri Selangor. Kemudian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan juga memperolehi akad perkahwinan secara sidang video hanya dibenarkan bagi kawasan PKPD semasa tempoh pandemik sahaja. Jadi sehubungan dengan itu, fatwa-fatwa ini telah menguatkan pendapat pengkaji bahawa perkahwinan secara sidang video adalah terhad bagi situasi yang terdesak sahaja. Jadi kebanyakan negeri ini tidak menggalakkan perkahwinan secara sidang video tanpa alasan yang kukuh, iaitu pada situasi terdesak darurat. Okey, baiklah, seterusnya Ittihad Majlis dalam akad perkahwinan secara sidang video. Jadi oleh kerana mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab utama dalam bidang menakahat di Malaysia, jadi pengkaji berpegang kepada mazhab Syafi'i lah yang mengatakan perkahwinan secara kaedah ini adalah tidak sah, kerana ulama Syafi'ah mengatakan Ittihad majlis ini merangkumi kesinambungan antara lafaz ijab dan kabul serta al-mu'ayyinah, iaitu kehadiran kedua-dua belah pihak dalam satu majlis supaya dapat melihat secara langsung lafaz ijab kabul tersebut. Jadi menurut Adah, pendapat kedua menyimpulkan syarat Ittihad majlis bukan sahaja Ittihad zaman, bukan sahaja satu masa, tapi perlu kepada syarat iaitu al-mu'ayyinah. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Ahmad Uzair, Raihanah Azhari dan Zakiul Fuadi, pandangan mazhab Syafi'i mengenai Ittihad al-Majlis ialah lafaz antara ijab dan qabul itu mestilah diucapkan dengan kala segera, dan jika tempoh antara keduanya dia ambil masa yang sangat lama, jadinya akad tersebut akan jadi tidak sah. Jadi berkaitan daripada itu, jumhur ulama ni bersepakatlah untuk jadikan Ittihad majlis ni sebagai syarat bagi ijab dan qabul. Jadi jelaslah akad perkahwinan melalui kaedah ini tidak sah lah, sebabnya tidak memenuhi syarat lafaz ijab kabul yang kena dibuat dalam satu majlis. Isu-isu pelaksanaan akad perkahwinan secara sidang video ialah antaranya ialah mungkin ada kemungkinan akan ada penyamaran identiti ataupun pengubahan suara dan juga Abdul Al-Inla bin Mazruk Al-Mazruk mengatakan bahawa jika ada unsur penipuan, maka akad perkahwinan secara sidang video ni tak bolehlah untuk dibuat, kerana tidak boleh dibuat. Dan juga kalau ada masalah teknikal dan juga seperti capaian internet yang lemah dan juga yang sering terputus-putus, tidak bolehlah dibuat. Sebab apa? Ini akan mengakibatkan lafaz ijab dan kabul itu terputus dan akad perkahwinan itu akan terbatal. Seterusnya, mengenai Muzakarah menetapkan bahawa syarat untuk melaksanakan akad perkahwinan ni perlunya dia adalah tertakluk kepada semua peraturan serta undang-undang seperti enactment keluarga Islam negeri-negeri. Jadi kalau tidak dipatuhi perkara ini, maka akad tersebut akan terbatal. Baiklah, sebagai penutup, jadi berdasarkan kajian yang telah dibuat ikut kepada beberapa hujah oleh fatwa-fatwa negeri dan juga ulama kontemporari, maka akad perkahwinan yang melalui kaedah ini terhad bagi situasi yang darurat dan pasangan yang ada keperluan. Jadi berikutan daripada pandangan itu, jadi hanya untuk inilah yang situasi darurat. Jadi akad perkahwinan ini juga boleh dijalankan dengan syarat yakin tidak ada sebarang unsur penipuan dan juga masalah teknikal. Jadi pasangan yang tidak ada keperluan, maka perlulah melakukan akad perkahwinan secara biasa. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.